dan salam sejahtera kepada Cikgu Wilfred dan kepada semua pelajar yang hadir dalam kelas pada hari ini. Hari ini kita akan teruskan kupasan kita untuk tajuk pembangunan negara, semester 2 pembangunan negara dengan mengupas 3.2 nasionalisme di bawah tajuk politik. Okay, so Cikgu ingin tanya, apa itu nasionalisme? Apa yang kamu faham tentang nasionalisme? Apa konsep nasionalisme? Cinta akan negara. Semangat cinta akan negara. Selain negara? Bangsa lah kan? Negara dan bangsa yang mendalam. Perasaan cinta tu dia kena mendalam di dalam jiwa. Kepentingan nasionalisme ini adalah untuk membolehkan kita membebaskan negara kita daripada belenggu penjajahan dan membentuk satu identiti kebangsaan. Satu identiti kebangsaan yang bercirikan politik dan budaya tempatan. Atas acuan tempatan kita sendiri, bukan atas acuan negara lain. Okay? Kita punya acuan kita sendiri untuk pembentukan identiti kebangsaan kita. So itu konsep dia. Sekarang kita akan lihat analisis nasionalisme. Okay, ini antara unsur nasionalisme yang terdapat dalam konteks pembangunan negara. Sayang ataupun setia akan negara, mempertahankan negara, sanggup berkorban untuk raja dan negara, memartabatkan kedaulatan raja dan negara, berjuang mempertahankan raja dan negara, memelihara keselamatan negara, berani menentang musuh, menegakkan keadilan, dan patuh kepada peraturan dan undang-undang. Okay, ini antara unsur nasionalisme yang terdapat dalam teks Salatin Sejarah Melayu yang akan kamu kaji berdasarkan konteks pembangunan negara. So, kamu kena faham dan ingat ini ya. Dia berbeza sedikit dengan kalau kamu menjawab tajuk jati diri kah, kepemimpinan kah. Sebab di sini ayat dia akan ada sedikit frasa dia agak panjang. Dia tidak boleh just berani, tak boleh. Dia mesti berani menentang musuh. Macam keadilan. Dia tak boleh adil. Dia mesti menegakkan keadilan. Dia tentang sikap kita. Apa tingkah laku kita yang menggambarkan kita ini cinta akan negara. Seorang yang nasionalisme. Okay, dia tidak boleh satu patah, setia. Tak boleh. Kalau kamu tulis setia, berani, adil, berjuang, berkorban, itu bukan fakta yang lengkap. So, kamu berkemungkinan besar tidak akan dapat markah untuk jawapan kamu itu. So, please remember, kalau nasionalisme, ayat kamu, frasa fakta kamu kena panjang sikit. Okay, boleh faham kan? Okay. So, sekarang... Okay, thank you for responding. Sekarang cuba kita lihat analisis nasionalisme dalam Sulanatus Salatin ini secara umum. Umum sahaja. Artinya kita belum melihat pada golongan raja ataupun kepada golongan pembesar. So, di sini cikgu akan turunkan contoh peristiwa dan cikgu mahu kamu yang turunkan fakta. Apa fakta ni? Untuk peristiwa Tun Perak berjuang mempertahankan Melaka daripada ancaman Siam. Manakala Hang Tua menentang Semerluki. Siapa tahu? Sayang akan negara. Sayang akan negara. Okey, betul. Sayang akan negara. Betul. Juga sayang akan negara boleh kah? Boleh jugalah, boleh. Cinta akan negara, boleh. Okey, so kita lihat contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua ini. Sultan Muzaffar Shah sanggup menceraikan permaisurinya Tun Kudu untuk dikawinkan dengan Sri Nara untuk menamatkan perbalahan antara pembesar dua negara. Apa dia punya fakta sini? Apa unsur nasional? Sanggup berkorban. Sanggup berkorban. Pandai. Semua ingat kalau pasal cerai-cerai ni ingat kamu kan? Okey, betul lah ni. Sanggup berkorban untuk negara. Kita lihat yang ketiga. Sultan Ahmad Shah sanggup berjuang mempertahankan Melaka daripada serangan Perenggi. Apa faktanya? Rela berkorban. Rela berkorban. Sanggup berjuang. Lagi ada lagi? Rela berjuang macam Rela berjuang kamu macam apa, Angel? Diana, kalau Diana apa? Sanggup berjuang. Sanggup berjuang. Betul kah Cikgu Wilfred? Cikgu Wilfred mesti sedang cek jawapan tu kan? Betul Cikgu Wilfred? Betul je. Betul. Saya ada mata ketiga dan keempat. Cikgu Wilfred di sana. Jangan kamu lupa kamu masih ada cikgu di situ.
ada Cikgu Wilfred. Mungkin kamu lupa bagi salam dengan Cikgu Wilfred. Pagi Cikgu Wilfred. Gitu. Selamat pagi, Cikgu Wilfred. Pagi Cikgu Wilfred. Jangan lupa budaya kita. Kita sentiasa bagi salam pada orang yang lebih tua daripada kita. Okey. Masuk kelas, ketuk pintu. Hai Cikgu, selamat pagi ya, macam tu. Okey, so kita teruskan. Ini ialah Sanggup Berjuang. Sultan Ahmad Shah ni dia berjuang mempertahankan Melaka daripada serangan Perenggi. Berjayakah? Berjayakah dia pertahankan? Mana sudah kamu orang? Angel. Berjaya, Cikgu. Ya. Berjaya. Jadi kenapa dia orang akhirnya lari pergi ke Pahang? Oh, tidak, Cikgu. Tidak. Okey, sebenarnya serangan pertama berjaya mematahkan serangan Perenggi, tapi kali kedua Melaka kalah. Okey, sebab tu pada serangan kedua akhirnya Sri Naradiraja membawa Sultan Mahmud anak raja ni Sultan Ahmad Shah, Sultan Mahmud Shah ni melarikan diri ke Pahang. Okey, first attempt Perenggi kalah, tapi second attempt kalahlah Melaka ni. Okey, so kita lihat next. Okey, ni contoh peristiwa. Tun Perak tidak bertindak balas terhadap perbuatan Raja Muhammad yang membunuh anaknya Tun Besar, ataupun Tun Mutahir melarang anaknya Tun Hasan Temenggung daripada melawan Tun Indra Segara yang ingin menjalankan hukuman bunuh ke atas dirinya. Apa ni? Apa unsur nasionalismenya? Setia kepada raja. Merilina pun cakap setia kepada raja. Setuju kan ni? Teresa? Dena? Ya, Cikgu. Betul, Cikgu. Wah, pandai sudah ni, boleh exam besok nih. Kita tengok jawapan dia. Setia kepada raja. Kenapa kamu pandai betul sana nih? Okey, bagus. Senang kerja cikgu mengajar. Kita teruskan. Kenapa Mama ni tidak suka pasang kamera ni? Malah saya mau cari badut saja di dalam sini nih. Saya dengan Angel, dengan Cikgu Wilfred saja jadi manusia. Mana yang lain nih? Jadi badut kah? Gitu. Handsome, baru gunting rambut, tidak mau tayang muka. Hai Casanova, how are you? Hai, Cikgu. Miss you. Mary. Macam cikgu lupa-lupa sudah muka kamu semua ni sebab berbulan tak nampak. Pasang kamera apa juga kamu takut muka kamu ni kena masuk sini ni. Saya malu Cikgu, saya tutup lah. Sumbing tau muka tu kalau tutup kamera. Cakap kamu sumbing 7 keturunan Angel. Alis. Alis. Dia suka tuh Cikgu sumbing. Siapa? Adrian. Jel, jangan gitu, Jel. Jangan juga bah. Kesian bah Casanova jadi sumbing. Ya, kita teruskan. Very sehat. Okey, syukur. Okey, ini contoh peristiwa Sultan Alauddin Riyad Shah memelihara keamanan Melaka dengan berusaha membantras kegiatan pencuri yang berleluasa di Melaka. Unsur nasionalisme? Tada. Apakah unsur nasionalismenya? Ya, ada clue sudah jelas-jelas dalam ayat contoh tu. Tahu? Baca ayat contoh tu baik-baik. Merilina sudah jawab. Bahkan Sudah terjawab. Ada sanakan. Memelihara keamanan negara. Betul. Ataupun memelihara keselamatan negara. Sebab bila ada pencuri, negara sudah tidak selamat. Terancam keselamatan rakyat. So ini unsur nasionalisme yang ada pada watak Sultan Alauddin Riyad Shah. Ingat, unsur nasionalisme bukan hanya ada pada rakyat, tetapi pada seluruh rakyat di sesebuah negara, termasuklah golongan raja dan pembesar. Okay? So kita pergi next. Okay, ini pula Hang Tuah menentang Semerluki yang merosakkan jajahan Melaka di ujung tanah. Ataupun Sultan Ahmad Shah berani menentang Perenggi yang menyerang Melaka. Ada clue di sana. Apa unsur dia? berani menentang musuh, Cikgu. Berani menentang musuh negara. Oh ya, Okey, betul. Okey, Cikgu Wilfred, betul kan Cikgu Wilfred? Betul dia. Ya, banyak buku Cikgu Wilfred di belakang, library dia banyak. Nanti kita pergi library Cikgu Wilfred. Okey, berani menentang musuh negara. Okey, kalau kamu ingat Hang Tuah ni, kenapa dia pergi, kenapa Semerluki itu merosakkan jajahan Melaka di ujung tanah? Apa tujuan Semerluki itu sebenarnya? Masih kamu ingat? Siapakah yang masih ingatnya? Bukan dia mau pergi mencari perempuan kata cikgu. Untuk dijadikan Istri. Sebab dia ya betul, istri. Baru macam hamba tadi. Kenapa mencari hamba? Dia mau cari perempuan yang cantik seperti bonda bongsunya kan, Mary?
Sebab ayah dia ada 7 orang isteri, adik-beradik itu isteri ayah dia, dan dia nampak bonda bongsu dia, mama bongsu dia, wah punya cantik, dia jatuh cinta, dia mau, tapi bapak dia bilang, takkanlah kau mau kawin dengan kau punya mama bongsu. Pergi kau sana cari isteri di ujung tanah. Itulah yang dia pergi merosakkan negeri-negeri jajahan di ujung tanah sampai Hang Tuah terpaksa pergi berlawan dengan dia. Okey, betul. So kita move to the next punya cerita. Bendahara Paduka Raja Tun Perak dan Laksmana Hang Tuah menjaga Sultan Mahmud yang sakit. Sakit buang air, bukan buasir. Ingat ni. Padahal sudah Sirex. Tidak Sirex masuk hari ini? Dia sakit juga. Alah, sakit kah? Seliviana pun tidak sehat nih. Padalina Ada pun tidak juga. sehat. Ada Basir Rex. Hai Rex. Ada Rex pula. Si Rex ini paling rajin ya, antara yang paling rajin jadi masuk. Angel, Fidelina masih kurang sehat? Iya. Ya harap-harap dia cepatlah sembuh. Okay, so ini apa contoh unsur nasionalisme yang Hang Tuah dan Tun Perak jaga? Laju belum habis ayat soalan cikgu. Berbakti kepada raja. Betul. Meriliana ni macam sudah ready mau exam. Betul? Berbakti kepada raja. Okey, mereka jaga Sultan Mahmud Shah yang sakit buang air besar daripada cuba dibunuh oleh nenek dia yang bernama Raja Tua. Raja Tua. Betul, Raja Tua. Cikgu. Nenek jahat tu. Yes, Mary. Apa beza berbakti kepada raja sama setia kepada raja? Kalau setia ni dia tidak ingkar dengan arahan raja. Dia tidak pernah menunjukkan pemberontakan atau cuba menentang raja. Walaupun mungkin di pihak dia sudah teraniaya, ada ketidakadilan berlaku pada dia. Tapi kalau berbakti pada raja, dia menumpahkan dia menjalankan tugas dia dengan penuh tanggungjawab. Macam itulah. Okey? Okey, cikgu. Alright. Okay, Angel paling ingat tu nama Raja Tua tu sebab dia bilang nenek jahat. Kan Angel? Nenek jahat. Free sudah si Angel, Mary. Okay, next kita tengok contoh. Ya, tadi kamu jadi Ice. Kan Mary? Sekejap. Kamu jadi Ice tadi, sekejap. Okay, ini contoh peristiwa Hang Tuah membunuh sahabat baiknya Hang Jebat yang menderhaka. Okay, apa unsur nasionalisme? Teresa bilang mempertahankan kedaulatan raja dan negara. Ada lagi? Laju si Amoy Koreani menjawab. Ada lagi? Cikgu, kalau setia kepada raja bolehkah cikgu? Setia kepada raja. Kita sudah keluarkan kan Cikgu Wilfred setia kepada raja? Tadi sudah kan? Tun Perak kan? Cikgu Wilfred, rasanya sudah tadi Tun Perak yang tidak bertindak balas kan? Sudah, Ju. Ya. Tapi Mary, kalau soalan ini contoh ini kamu ingin jadikan untuk setia, boleh, tiada masalah. Cuma kamu ubah sedikit ayat dia. Mungkin kamu cakap Hang Tuah sanggup membunuh sahabat baiknya sendiri. Tambah sikit perkataan sanggup begitu. Boleh, tiada masalah. Sebab setia ni dia bukan hanya ada pada Bendahara Paduka Raja Tun Perak bila anak dia dibunuh dia tidak bertindak balas, tapi memang ada pada Hang Tuah melalui peristiwa inilah yang dia sanggup bunuh sahabat baik dia, dan ada juga pada watak Tun Mutahir kalau kamu masih ingat. Apa contoh peristiwa Tun Mutahir setia pada raja? Dia jadi pengawal. Itu. Bukan. Silap. Terima kasih kerana menghiburkan si Angel. Ada tadi kita bincang tuh dalam contoh setia juga bersama Tun Perak. Siapa tahu? Masa dia mau kena bunuh, apa dia buat? Si Tun Indra Segara datang sama ada lagi seorang siapa Nina siapa nama satu orang tu juga lupa. Apa yang terjadi ketika dia mau dihukum bunuh oleh Tun Indra Segara selepas Sultan Mahmud Shah suruh bunuh dia? Tun Hasan Temenggung, masih ingat anak dia Tun Hasan Temenggung? Iya. Yes, Mary, coba jelaskan. Kalau seingat saya dia larang anak dia Tun Hasan Temenggung daripada menentang ataupun memberontak kepada raja. Dia larang, betul, adalah tu di situ. Tun Mutahir larang anak dia Tun Hasan Temenggung daripada melawan Tun Indra Segara. Kan Tun Hasan Temenggung tu Temenggung, jadi dia dan anak-anak buah dia cuba lawan Tun Indra Segara tu daripada
jalankan hukuman bunuh pada ayah dia, Tun Mutahir. Tapi Tun Mutahir bilang, jangan lawan, jangan kamu menderhaka kepada Sultan, jangan larang Tun Indra Segarani daripada menjalankan hukuman bunuh kepada saya. Jadi itu contoh setia pada Bendahara Sri Maharaja Tun Mutahir. So jelas Mary terjawab ini masih boleh diambil untuk setia kalau mau, tapi kena pandai modify sedikit ayat dia, tambah sangguplah. Okay, so ini memang betul mempertahankan kedaulatan raja dan negara. So kita tengok lagi yang seterusnya. Okay, itu tadi cikgu rasa Wilfred berapa cikgu bagi? 7 kah? 7 kah untuk yang umum tu? Lebih dari 5 lah cikgu rasa. Maybe ada 7 kan Wilfred? Ya, dalam 7 lah. So kamu boleh sempitkan jadi 5 lah. Kamu pilih 5 untuk exam kamu ya. Pilih yang senang. Okay, so sekarang kita lihat analisis nasionalisme dengan memfokuskan tumpuan kita kepada seorang raja yaitu Sultan Alauddin Riyad Shah. Bila kita sebut Sultan Alauddin Riyad Shah, apa peristiwa yang kamu paling ingat tentang dia? Apa sumbangan dia? Dia menyamar jadi pencuri. Yang dia jaga dari pencurian itu cikgu. Yes, dia berkaitan dengan pencuri. Dia membasmi kegiatan pencuri di Melaka. Itu sumbangan terbesar dia. So, bila kamu ingat, ini ialah sumbangan Sultan Alauddin Riyad Shah. So, kamu boleh keluarkan apa peristiwa-peristiwa penting yang dilalui oleh Sultan Alauddin Riyad Shah. Macam Angel tadi sudah sebut satu. Menyamar sebagai pencuri pada waktu malam. Siapa yang dia bawa keluar menyamar dengan dia keluar pada waktu malam tu Angel? 2 orang. Siapa? Isap Pak Isap. Dua-dua tu. Hang? Hang? Isap. Hang apa? Hang Isap dan Hang Ishak. Okey. Ada dua-dua tu. Okey, itu satu. Sultan Alauddin Riyad Shah keluar menyamar sebagai pencuri dengan hanya ditemani oleh Hang Ishak, Hang Isap dan Hang Ishak. Okey, 2 tu. Okey, apa lagi? Apa lagi peristiwa yang kamu ingat tentang Sultan Alauddin? Selepas dia keluar menyamar. Apa dia, Dena? Dia bina Balai Simpang 4 cikgu. Okey, dia bina Balai Simpang 4. Ini tidak ikut urutan sudahlah kamu punya isinya. Okey, diterima. Okey, apa lagi? Rosen, mana sudah Rosen? Apa lagi? Mana sudah si Merilina yang laju menulis tu? Soalan cikgu, apakah langkah-langkah yang dilakukan oleh si ada robot sudah keluar. Apa langkah yang dilakukan oleh Sultan Alauddin Riyad Shah dalam usaha membantras kegiatan pencuri di Melaka? Satu, dia keluar menyamar sebagai pencuri. Dan Dena bilang dia bina Balai Simpang 4. Apa lagi? Tapi marah si Temenggung cikgu pasal dia mereka buat kawalan. Pandai Ebil. Siapa Temenggung waktu itu Ebil? Hukuman potong tangan sama siapa yang tidak menggunakan. Lupa cikgu, tapi yang saya ingat dia Temenggung lah. Okey, Temenggung Tun Mutahir. Waktu itu Tun Mutahir lah Temenggung kamu ya. Belum jadi bendahara. Sebab dia di depan. Okey, saya dengar saudara Rosen cakap. Rosen bagi isi di sana ialah hukuman potong tangan kepada orang yang tidak memulangkan harta cicir yang ditemui. So di situ fakta dia ialah menguatkuasakan undang-undang. Lambat lain. Ya Rosen, Temenggung Sri Maharaja. Sian Mbak Rosen punya line tu. Semangat dia tu kita puji tau. Dia punya jawapan pun betul. Okey. So Cikgu Lisdan balik. Satu ialah Sultan Alauddin Riyad Shah keluar menyamar sebagai pencuri pada waktu malam. Kedua, dia hanya membawa Hang Isap dan Hang Ishak. Okay, 2 orang sahaja. Ketiga, dia menegur ataupun memarahi Temenggung Sri Maharaja yang tidak berkawal malam. Keempat, dia membina Balai Simpang 4 di tengah-tengah negeri sebagai tempat memulangkan harta cicir. Kemudian yang kelima, menguatkuasakan undang-undang iaitu mengenakan hukum potong tangan kepada orang yang tidak mengembalikan harta cicir yang ditemukan. Okey, pencuri dihukum bunuh, pencuri dibunuh. Sebab tu kamu jumpa di sana, siapa yang keluar pada waktu malam akan dibunuh. Okey. So ingat 5 peristiwa tu. Sekarang kita cuba lihat berdasarkan peristiwa-peristiwa tu, apa unsur nasionalisme yang ada pada Sultan Alauddin. Okey.
Ini menjaga keamanan negara. Apa contoh peristiwanya? Ya, keluar Sultan Alauddin Riyad Shah keluar. Jangan terganggu dengan jawaban Merilina tuh Angel. Teruskan. Ya, sedikit mau cakap itu tadi. Itu fakta kita sekarang. Kita sudah ada bagi fakta menjaga keamanan negara. Sekarang yang Cikgu mau dengar contoh peristiwa yang menggambarkan Sultan Alauddin itu nasionalisme dengan menjaga keamanan negara. Sudah ada jawab. Sudah terjawab. Itulah jawaban kamu juga, keluar menyamar pada waktu malam. So kita lihat. Oke, betul. Sultan Alauddin keluar menyamar pada waktu malam sebagai pencuri untuk melihat sendiri kegiatan pencuri di Melaka. Dan dia berjaya bunuh berapa orang? Berapa orang dia bunuh? Oi! Bukan 3. 3 orang juga. 3. Silap. Udah sedikit. Di mana kamu belajar nih 5 dan 3 nih? Oh, lama sudah Cikgu. Oh, lama sudah. Siapa lagi lama belajar? Kau apa Cikgu? Sama-sama Cikgu. Sama-sama. Oh, muda pula Cikgu nih, Angel. Kalau gitu. Cikgu Wilfred, berapa orang Cikgu Wilfred? Kita tengok dulu orang yang baru 3 tahun tinggal. 3 Kak Cikgu. 3, oke, terima kasih. Angel, jangan kau dulu kesukaan. Siapa cakap 2 tuh? Siapa cakap 2? Rosen, Chan. Rosen yang lain siput tuh, 2. Sebenarnya memang 5. Yang 5 tuh, kenapa Angel sebut 5? Sebab dia orang jumpa 5 orang pencuri. Tapi Sultan Alauddin berjaya bunuh 2. Yang seorang lagi si Hamisab yang bunuh. Oke? Dia yang bunuh seorang. So 3 yang mati. Tapi Sultan 2 aja. Oke. So ini betul lah. Unsur nasionalisme pada Sultan Alauddin Riyad Shah yang menjaga keamanan negara bila dia keluar menyamar pada waktu malam. Oke, kemudian kita lihat, tegas terhadap pembesar. Cepat-cepat kamu jawab. Dia tegur Temenggung. Dia tegur Temenggung. Dia suruh Maharaja. Ya, karena apa? Dia tidak berjaga. Keluar lagi itu Transformer. Oke, tidak berkawal malam. Kasihan Basir Rosin ini. Dan menyebabkan kegiatan pencuri semakin berlebihan. Ya, betul Rosen. Kamu dengar tuh, Cikgu dengar lancar saja tuh. Cikgu boleh dengar sudah ya jawabannya. Dengar. Oke, dengarkan Adrian. Kalau tidak dengar tuh banyak. Kena Ya. melombong sudah tuh, Angel. Angel tuh tidak dengar. Angel. Oke, ini ya. So, Sultan Alauddin menegur Temenggung Sri Maharaja yang tidak berkawal malam menyebabkan kegiatan pencuri semakin berleluasa di Melaka. So, selepas ditegur, Bendahara Temenggung Sri Maharaja pun mulalah memperketatkan kawalan pada waktu malam. So, disinilah siapa yang keluar malam dibunuh. Itu yang Cikgu Wilfred pernah cakap, karena potong tangan tuh tersangkut di kedai, pintu kedai itu. Kalau kamu masih ingat Cikgu Wilfred ajar minggu lepas. Oke, itu selepas Temenggung Sri Maharaja ini memperketatkan kawalan malam. Oke, so next kita tengok menguatkuasakan undang-undang. Sudah Cikgu cakap contoh peristiwa. Cepat. Dia bagi hukuman bunuh kepada mereka yang mencuri. Lagi selain itu Potong tangan. kepada itu penting tuh, potong tangan yang paling penting. Pada siapa Rosen? Yang panjang tangan. Mau kasih pendek tuh tangan. Pencuri yang tidak memulangkan harta cicir. Betul. Kepada siapa yang tidak memulangkan harta cicir akan dikenakan hukum potong tangan. Kalau si Mary tidak kenal itu emas dia jumpa milik si Angel, dia mau macam mana dia mau kasih balik tuh emas sama si Angel, Teresa? Simpan di balai simpang 4. Oke, simpan di balai simpang 4. Lepas tu nanti si Angel pergi balai simpang 4, pergi tengok gitu. Kalau ada emas dia bergantung-gantung sana, lost and found gitu. Angguk. Ya betul lah. Nah, sudah si Amo ini. Oke, betul. So, adil dalam menjatuhkan hukuman. Kita boleh ambil tidak peristiwa yang sama kan? Menjatuhkan hukuman potong tangan itu kan? Kita boleh ambil sajalah. Pencuri akan dikenakan hukuman bunuh, manakala hukuman potong tangan
dikenakan kepada mereka yang tidak memulangkan harta cicir yang ditemukan kepada pemiliknya. So, jangan simpan itu emas Mary kalau jumpa. Kalau tidak tahu itu emas si Angel, pergi simpan di Balai Simpang 4. Untuk si Angel pergi tingak sana pergi cari emas dia. Meningak si Angel hari-hari, mana emas saya. Okey. Tapi sebenarnya pada zaman dahulu kala, orang kebanyakan tidak boleh pakai emas tahu. Nanti kamu akan nampak pada peraturan dan undang-undang. Orang kebanyakan sekaya manapun, mereka tidak boleh pakai emas sekiranya emas itu bukan dikurniakan oleh raja. Okay? Kalau emas itu dikurniakan kepada Angel, maka oleh raja yang bagi emas kepada Angel, dan Angel boleh pakai emas. Tapi kalau Angel memang orang kaya, dia seorang saudagar contohnya, dia sengaja beli emas, dia tidak boleh pakai itu emas, tidak boleh. Faham tak? Okay? So, nanti kamu akan jumpa itulah. So, next kita pergi melindungi tanah jajahan. Apa contoh dia? Apa Sultan Alauddin Riyad Shah buat yang dia melindungi tanah jajahan? Siapakah yang tahukah? Apakah contohnya kah? Peristiwa yang dia suruh menentang Haru itu juga. Apa terjadi dengan Haru? Siapa yang kasih rosak Haru? Apa yang menyebabkan Haru itu rosak? Kenapa tuh Angel Nagulanan? Aku bos. Semengkelan dengan ayat. Apa yang berlaku? Ini menyuruh bendahara Paduka Raja, kemudian anak bendahara Paduka Raja, yaitu Paduka Tuan. Paduka Tuan ni kamu jumpa baru-baru ni dia bendahara kan? Siapa nama ada gelaran dia, Mary? Bendahara Lubuk Batu. Okey, Bendahara Lubuk Batu. Satu lagi ialah Bendahara Tepok, kan? Bendahara Tepok. So, Bendahara Paduka Raja, anak dia Paduka Tuan dan Laksmana Hang Tua telah pergi menentang Haru yang merosakkan tanah jajahan Pasai. Ini gara-gara Gema pembunuhan Telanai Terengganu punya cerita ni kan? Ada kaitan kan? Okey, so itu tentang Sultan Alauddin Riyad Shah. Kita tengok masih ada ke tidak. Habis. Okey, Sultan Alauddin Riyad Shah habis. So, berapa isi sana Cikgu Wilfred? 5? 6? Untuk Sultan Alauddin? 6 je. 6. So, thank you Cikgu Wilfred. Seperti biasa, kamu sebagai pelajar boleh ambil 5. Kalau kamu rasa kamu tidak mau ambil Haru tu, ambillah apa-apa yang berkaitan tentang peristiwa menangani kegiatan pencuri. Okay, ada 5 juga tu. So, sekarang kita cuba continue analisis dalam kalangan watak bendahara. So, ingat watak bendahara kamu, 2 yang paling besar kan? Siapa 2 bendahara paling besar kamu? Yang paling berbakti? Bendahara Paduka Raja, Bendahara Sri Maharaja. Alright, betul. So, kita akan tengok Bendahara Sri Maharaja dan Bendahara Paduka Raja. Okey, setia kepada Raja. Kamu boleh ambil Tun Perak, kamu juga boleh ambil Tun Mutakhir. Okay, Tun Perak itu ialah BPR, Tun Mutakhir itu ialah BSM. Okay, kita pergi sini juga yang saja dulu. Okay, Bendahara Paduka Raja tidak bertindak balas terhadap peristiwa pembunuhan anaknya Tun Besar oleh Raja Muhammad. Cuma Sultan Tun Perak tidak ingin berajakan Raja Muhammad di Melaka sehingga menyebabkan Raja Muhammad dihantar ke Pahang untuk dirajakan. So, itu contoh kesetiaan. Kalau kamu masih ingat Bendahara Paduka Raja, ketika anak dia ini dibunuh oleh Raja Muhammad, anak-anak buah Bendahara Paduka Raja ni ingin membalas perbuatan Raja Muhammad. Okay? Anak-anak buah dia ingin bunuh Raja Muhammad. Cuma Tun Perak yang larang. Jangan kamu menderhaka. Jangan kamu ingin menderhaka kepada Raja. So, dia larang anak buah dia daripada bertindak kepada Raja Muhammad. Okay? Cuma di sini ketegasan Tun Perak ialah apabila beliau menyuarakan keengganannya kepada Sultan Mansur Shah yang mana dia mengatakan saya tidak mahu berajakan Raja Muhammad. Sebab itulah Raja Muhammad dihantar ke Pahang. So di sini dalam peristiwa ni sebenarnya bila Raja Muhammad ni dihantar ke Pahang, pelbagai aspek pembangunan negara pun ada, pembangunan masyarakat pun ada, pembangunan insan pun ada. Kamu boleh kaji kan Mary? Kan? So
Sebenarnya setiap peristiwa penting yang kamu sudah jumpa tu, kamu boleh pecahkan dia kepada 3 aspek pembangunan. Cuma kamu kena bijak mengolah di mana dia punya subtopik. Adakah dia dalam kepemimpinan, adakah dia dalam nasionalisme, adakah dia dalam peranan golongan pembesarkah? Okey, lebih kurang gitulah. Ataupun dia dalam jati diri kalau pembangunan insan. So, kamu kena bijak lah. Sekarang kita lihat fakta kedua. Okey, tiada fakta, tapi contoh peristiwa dia ini. Okey. Bendahara Paduka Raja tidak berkecil hati apabila Sri Naradiraja yang dilantik sebagai bendahara menggantikan ayahnya, Bendahara Sri Wakraja. Walaupun kalau cara logiknya, Tun Perak lah yang paling layak jadi bendahara sebab dia anak kepada Sri Wakraja. Tapi apabila Sri Wakraja ini digantikan oleh Sri Naradiraja, Tun Perak tidak berkecil hati. Apa unsur nasionalisme? Berjiwa besar. Wah, Rosen keluar berjiwa besar. Okey, betul. So, dia tidak kecil hati. Okey, dia tidak kecil hati. So, dia seorang rakyat yang berjiwa besar. Okey, dia tidak mementingkan diri dia sendiri, tapi dia fikirkan untuk negara dia lah. Okey? Okay, next. Kalau kamu ada soalan, tanya. Next, kita ambil peristiwa ini. Bendahara Paduka Raja Tun Perak menjaga Sultan Mahmud Shah yang sakit buang air besar. Okey, apa ni? Tadi kita sudah lalui. Apa unsur nasionalismenya? Berbakti kepada raja. Pandai Mary, berbakti kepada raja. Okey, kita teruskan. Okey, ini Bendahara Sri Maharaja Tun Mutahir menentang tentera Legor dan Siam yang cuba menyerang Melaka dan tanah jajahan Pahang. Apa ni? Berani. Berani? Angel kosong Berani markah. menentang musuh. Kalau begitu baru dapat markah. Jangan cakap berani, kosong markah. Berani menentang musuh. Okey, kita pergi lagi. Bagus Angel. Nah, ini keluar sudah. Sanggup berkorban. Okey, tak apa, keluar terus contoh. Kita tengok Bendahara Sri Maharaja menentang tentera Peringgi yang menyerang Melaka sehingga menimbulkan rasa kagum. Ini kamu jumpa kan? Si Kapitan Moore yang cakap. Dia bilang, selagi Melaka tu masih memiliki Bendahara Sri Maharaja, Peringgi tidak akan pernah mampu kalahkan Melaka. So di sana semangat juang ataupun kesanggupan berkorban Bendahara Sri Maharaja tu apabila dia mengetuai angkatan perang menentang Peringgi di Melaka. Okey? Okey, Kak Mary? Okey, Okey, kita tengok lagi. Okey, di sini cikgu ingin ingatkan kamu kalau soalan itu menanyakan tentang bendahara, okey, dia tanya bincangkan unsur nasionalisme dalam kalangan watak-watak bendahara. So, kamu tidak boleh bagi satu watak bendahara sahaja sebagai contoh kamu. Misal kata kamu tidak tahu apa peristiwa tentang Bendahara Sri Maharaja, tapi kamu tahu 5 peristiwa tentang Tun Perak, 5 unsur nasionalisme pada Tun Perak. Dan kamu punya contoh peristiwa semua tentang Tun Perak. Jadi apa akan jadi? Markah kamu hanya untuk 3 isi Tun Perak. Walaupun kamu bagi 5, tapi 2 isi lagi yang semua tentang Tun Perak tu tidak akan dipandang sudahlah. Sebab kamu tengok soalan, watak-watak bendahara dia bilang. So kamu kena beri lebih daripada 1 bendahara sebab sememangnya bendahara kamu tu ada beberapa orang. Kan? Even kamu boleh juga ambil Bendahara Paduka Tuan. Kalau kamu rasa dia ada sumbangan boleh ambil. Tapi kalau tidak pun memadailah kamu ambil 2 bendahara iaitu Sri Maharaja dan Tun Mutahir. Okey, boleh ikut? Boleh juga. Yang kita akan lihat ini sudah. Okey, kita cuba tengok contoh soalan lah. Saya cuba rasa yang tadi itu sudah okey kan? Ini sudah kan? Sudah kan ni Cikgu Alfred? Ini sudah kan? Sudah, Cik. Okey, so kita cuba tengok contoh soalan. Okey, ini contoh soalan. Nasionalisme penting dalam pembangunan negara kota Melaka. Bincangkan pernyataan tersebut berdasarkan watak-watak dalam teks Sulalatu Salatin Sejarah Melayu 25 markah. Okay, so format jawapan masih macam biasa, soalan tunggal mesti terdiri daripada pengenalan, isi dan penutup. Kamu tahu pengenalan 3 markah, isi 20 markah, penutup 2 markah.
Isi ini 5 isi. Ini kamu sudah mahir, tidak masalah. Kita pergi ke sini. Bagian pengenalan pun kamu sudah tahu, bina 3 ayat sahaja. Ayat pertama, kamu beri konsep nasionalisme. Ayat kedua, kepentingan nasionalisme. Ayat ketiga, kamu senaraikan isi. Okey? Kemudian pada perenggan isi, kamu boleh kemukakan, oleh sebab soalan itu bincangkan, kata tugas dia bincangkan, kamu kena gunakan setiap perenggan isi mengandung fakta, huraian pro fakta, huraian kontra fakta, contoh dan kesimpulan kecil. Di sini, kejap ya. Untuk senarai isi, Cikgu just senaraikan 5 isi inilah yang kamu boleh jadikan sebagai kamu punya isi dalam jawapan kamu lah. Okey, Cikgu ambil isi-isi dia di sini ialah sayang akan negara pada watak Tun Perak, kemudian sanggup berkorban untuk negara, Sultan Muzaffar Shah, setia kepada raja dan negara. Kamu boleh ambil, kamu mau Tun Perak kah, Tun Mutahir kah, ataupun Hang Tuah terpulang. Kemudian memelihara keselamatan negara, boleh ambil Sultan Alauddin Ryad Shah, dan berani menentang musuh negara, kamu ambil Sultan Ahmad Shah. So, kenapa kita bagi banyak watak? Sebab soalan ini dia tanya tentang watak-watakan. Cuba kamu tengok balik soalan tu. Soalan ini sangat umum, dia terbuka. Dia tidak nyatakan siapa watak. Dia sangat umum. Bincangkan pernyataan tersebut berdasarkan watak-watak dalam teks Selalatu Salatin Sejarah Melayu. So, kalau kamu hanya beri 2 watak, dia pun kurang sesuai. 2 watak saja, 5 isi. Analisis contoh 2 watak, dia tidak sesuai lah. So, kamu ada banyak watak dalam Selalatu Salatin, pelbagaikan watak kamu. Okey? Pelbagaikan watak kamu. Sebab tu, kalau kamu tengok dalam contoh isi yang cikgu bagi, watak kamu ni ada pelbagai. Okay, misal kata di sini kalau isi 1 Tun Perak, isi 2 Muzaffar Shah, isi 3 ni kamu jangan ambil lagi Tun Perak. Kamu boleh ambil Laksamana Hang Tuah. Kemudian isi keempat Sultan Alauddin, isi kelima Sultan Ahmad Shah. So kamu ada 5 watak yang berbeza. Ada masalah kau setia pada raja, pada Hang Tuah? Tiada kan? Kamu tahu kan apa setia dia kan? Tahu kan? Iya, tuh. Rosen, apa setia dia pada raja? Kalau ni kan kita ambil Hang Tuah. Apa contoh kesetiaan Hang Tuah? Time Hang Jebat kesiangan di istana. Boleh kah cikgu? Apa Hang Tuah buat? Time itu dia sanggup membunuh rakan baik dia sendiri yaitu Hang Jebat apabila dia menderhaka kepada raja. Betul. Sebenarnya kenapa Hang Jebat tu menderhaka kepada raja? Kalau kamu baca betul-betul dalam buku tu, kerana dia ingin menuntut keadilan bagi Hang Tuah. Bagi dia Hang Tuah itu sudah teraniaya. Tidak seharusnya Hang Tuah itu dihukum bunuh. Jadi bila dia nampak Hang Tuah datang mendatangi dia, ingin bunuh dia, itu yang dia terkejut. Dia bilang, Hang Tuah kau masih hidup? Saya buat semua ni kerana kamu, Hang Tuah. Okey, sebenarnya dia ingin menegakkan keadilan Hang Tuah yang dijatuhkan hukuman bunuh oleh Sultan Mansur Shah. Tapi pada waktu itu sememangnya undang-undang dia telah menetapkan barang siapa yang menggunakan hak raja tanpa izin memang akan dihukum bunuh. So Hang Tuah ni dia menggunakan hak raja, iaitu memakai ataupun bermuka dengan dayang raja. Dayang raja, milik raja. So Hang Tuah pergi berzina dengan dayang raja. Of course lah akan dihukum bunuh. Okey, sayang akan negara Tun Perak ni tadi ialah dia menentang Siam tu, berjuang menentang Siam. Kalau Sultan Muzaffar Shah ni, kamu tahu kan? Ini paling kamu tahu ni kan? Apa sanggup berkorban untuk negara Sultan Muzaffar Shah ni? Mengawinkan istri dia Kasih cerai. kepada Srinara Diraja. Yes. Guna dulu perkataan cerai, baru kahwin dengan Srinara Diraja lah. Kahwinkan, ceraikan permaisurinya Tun Kudu untuk dikahwinkan dengan Srinara Diraja Tun Ali bagi menamatkan perbalahan di antara 2 watak. Okay. Kemudian setiap raja sudah memelihara keselamatan negara. Sultan Alauddin, apa tadi Angel? Menyamar sebagai pandai. Berani menentang musuh negara, Sultan Ahmad Shah. Menentang Peringgi juga. Betul. Thank you, Rosen. Okay. So, senang kan? Kamu senaraikan dahulu isi kamu, terus kamu fikir watak kamu. Katakan watak kamu yang kamu terkeluar tu baru 2. Okay. So, then kamu kena fikir apa watak lain, apa isi
Untuk isi ini, siapa lagi yang ada mengamalkan isi ini? Jangan fokus kepada dua watak sahaja. Okey, Rex, boleh faham Rex? Okey, yang lain-lain faham? Paham, Cik. Faham, Angel. Teresa, Zulika? Boleh. Okey, cikgu teruskan ya. Okey, so sekarang cuba kita lihat penutup ni kamu tahu sudah 2 ayat sahaja. Ayat 1 rumusan isi, ayat 2 cadangan dan harapan yang mesti kamu kaitkan dengan pembangunan negara. Ingat, ayat penutup kamu itu pun kamu mesti guna pembangunan, kaitkan dengan aspek pembangunan. Kalau soalan itu dalam pembangunan negara, pastikan kamu guna perkataan negara dalam ayat kesimpulan kamu, dalam ayat kedua kamu. Kalau kamu tidak tulis perkataan negara dalam ayat kesimpulan kamu, kamu akan hilang 1 markah. Sayang 1 markah tu kamu kena kedekut. 1 markah pun kamu sangat kedekut. Tolong jaga 1 markah kamu, sebab 1 markah itu menentukan kamu A atau A minus, B plus atau A minus, C plus ataupun B masuk keluarga B, D ataupun C minus ataupun C. Dia sangat menentukan. So, jangan sia-siakan 1 markah. Ingat dalam bahagian penutup, ayat kedua, kaitkan dengan aspek pembangunan. Okey, so ini cikgu tayang contoh jawapan saja. Contoh jawapan, cikgu just tayang. Okey, ini pengenalan. Walaupun kamu nampak panjang, sebenarnya di 3 ayat saja tu. Sebab ayat pertama tu kan dia definisi perasaan cinta akan negara dan bangsa yang mendalam. Itu definisi. Ayat kedua ialah kepentingan nasionalisme. Okay? Penting membebaskan tanah air dan membentuk identiti kebangsaan bercirikan politik dan budaya tempatan. Lepas tu ayat ketiga senarai isi. Okay? Bagi 3 lah. 3 senarai isi. Tapi yang masa semester 1, masa cikgu menilai semester 1, memeriksa kertas, kami ada info baru. Dia boleh cakap 1 sahaja isi dalam senarai isi. Artinya antara unsur nasionalisme dalam Sulalatus Salatin ialah sayang akan negara dan lain-lain. Dia boleh begitu. Cuma itu untuk SEM 1. Kita belum tahu lagi SEM 2. Tapi tidak masalah kan? Kamu kekalkan sahaja bagi 3 senarai isi kan? Tidak masalah kan? So, kecekapan kamu menulis sekarang tu yang akan sangat teruji ya, sebab sudah habis 1 semester, macam jarang sudah uji 40 minit untuk 1 soalan. Okay. So, kita lihat isi pertama. Okay, mesti ada fakta, huraian pro, huraian kontra, contoh dan kesimpulan kecil yang dikaitkan dengan pembangunan negara. Dan cikgu cakap, pastikan dalam ayat kesimpulan kecil, setiap perenggan isi kamu itu, kamu guna perkataan negara. Kamu tutup dengan mengaitkannya dengan aspek pembangunan bagi soalan itu. Kalau dia soalan pembangunan negara, guna perkataan negara dalam ayat kesimpulan kecil kamu. So, cuba kita lihat. Pertama, sayang akan negara. Fakta. Sayang akan negara penting untuk melahirkan rakyat. Nampak ni cikgu guna rakyat. Sebab sekarang kita dalam pembangunan negara. Jangan tulis di sana insan, jangan tulis insan. Melahirkan rakyat yang sanggup berkorban apa sahaja demi negara. Boleh, Angel? Boleh? Faham tak, Angel? Ya. Okey. Rex faham, Rex? Okey, yang lain-lain boleh faham? Mana cikgu punya sumandak ni? Bertapuk semua. Faham, cikgu. Faham. Ya, Esther. Punya lama cikgu tidak dengar suara kamu, Esther. Kerinduan sudah cikgu ni. Hai. Esther, tayang muka sikit. Esther. Rusak kamera, cikgu. Siapa tu menyanyi? Si Walad? Mary? Esther? Kakak saya cikgu, sorry. Okey, tak apa. Terhibur juga. Okey, so di sini nampak huraian pro fakta. Kamu jelaskan tentang sayang akan negara, apa kepentingan dia, dan kaitkan dengan negara itu sendiri. Guna perkataan negara dan rakyat. Okey, kemudian huraian kontra, tanpanya pasti rakyat. So, ini rakyat cikgu masih guna sebab kita masih dalam pembangunan negara. Rakyat tidak akan menghiraukan nasib negara. Okay, so sokong dengan contoh, Tun Perak berjuang mempertahankan Melaka daripada ancaman Siam, manakala Hang Tuah menentang Semerluki yang merosakkan jajahan Melaka di ujung tanah. Okay, so kesimpulan kecil, jelaslah sayang akan negara penting agar mengekalkan kedaulatan negara.
Simple bahkan cara menjawabkan. Ya. Simple kan? Senang dipahami. Wilfred, kamu rasa senangkah cara cikgu Wilfred? Senang dipahami? Kita tanya dulu cikgu nih. Senang je. Boleh dapat A. Boleh dapat A. Kamu dengar tuh Angel, boleh dapat A, dia bilang. Oke, sedang. Oke. So, ini actually kamu sudah mahir nih, fakta, huraian pro, huraian kontra, contoh, dan KK. Cuma kamu kena hati-hati, mungkin pada KK kamu nih, kamu salah tulis. Bukan pula negara, kamu tertulis pula di sini insan atau masyarakat. So, di sana yang kamu kena sangat berhati-hati. Oke? Oke, so kita tengok saja, kita lihat yang kedua. Sama saja caranya, sama saja. Kedua, ketiga, setia akan raja dan negara. Kalau kamu tengok, fakta dia memang bukan satu perkataan. Nah, tengok. Kedua, sanggup berkorban untuk negara. Ketiga, setia akan raja dan negara. Bukan satu perkataan, bukan setia, bukan berkorban. Sebab ini unsur nasionalisme. Dia mesti terus kasih kait dengan negara. Okay? Kemudian keempat, memelihara keselamatan negara. Pun satu frasa. Kelima, berani menentang musuh negara. So, kamu tengok ayat fakta, dia mesti ada negara di hujung. Setia kepada raja dan negara, memelihara keamanan negara, berbakti kepada raja dan negara, berani menentang musuh negara, macam itu. Okey? Ingat ya, tidak sama dengan jati diri ataupun kepemimpinan. Dia berbeza. Ini untuk nasionalisme. Kemudian kesimpulan 2 ayat. Ayat pertama just rumuskan isi, bagi tahu semula senarai isi. Dan kemudian pada ayat kedua yang kita katakan cadangan dan harapan yang dikaitkan dengan pembangunan negara. So kamu kaitkan balik. Sebut balik kamu punya skop soalan. Nasionalisme. Okay, itu yang kita cakap cadangan dan harapan. Kita mesti guna penting agar. Okay, penting agar. Cuma sini cikgu tidak agar kan. Cuma masih nampak harapan kan mewujudkan. Masih nampak kan? Itu agar dia bertapuk. Nasionalisme penting, ini cadangan dalam mewujudkan ataupun nasionalisme penting agar mewujudkan negara yang kekal, aman, harmoni dan dipandang tinggi. So nampak perkataan negara, inilah yang kita katakan kita kaitkan semula dengan aspek pembangunan negara. So 2 markah sudah di sini. Okey, faham? Faham, katakan thumbs up. Katakan pada KMK. Habis kita punya pembelajaran hari ini. So, untuk tajuk nasionalisme selesai. Ingat, apa yang penting ialah fakta itu dia tidak boleh satu perkataan. Dia mesti ada, kamu sambung dengan negara. Setia kepada raja dan negara. Berbakti kepada raja dan negara. Begitu. Boleh faham? Ada soalan untuk cikgu? Tiada. Okey, kalau tiada, cikgu ingin bertanya kepada setiap seorang kamu di sini ya. Rex, coba beri cikgu satu contoh unsur nasionalisme yang sudah Rex sebut, jangan kamu sebut lagi nanti ya. Rex, coba sebut satu. Dan bagi contoh watak terus Rex. Contoh watak terus. Fakta dulu, fakta. Unsur nasionalisme dulu. Setia kepada raja. Bendahara. Siapa bendahara? Kamu ada 2 tuh. Bagi teruslah contoh dia. Simple, ayat simple. Terus bagi contoh watak. Paduka raja kah? Dia apa itu? Dia tidak balas perbuatan sultan. Sultan siapa? Sultan siapa? Raja Muhammad. Okay. Raja Muhammad juga. Yang dia buat apa? Yang dia bunuh bunuh siapa? Bunuh siapa? Bunuh bapak dia juga. Seriwak Raja, bapak dia Seriwak Raja tuh bunuh diri minum racun, bunuh anak dia. Bunuh anak dia. Siapa nama anak dia? Saya tidak ingat. Tun Besar, okey. Tun Besar. Okey. Revise balik Rex. Okey, cikgu. Biasanya Rex ni kalau menjawab laju saja nih, lancar dan betul. Okey, coba revise balik ya Rex minggu depan exam ya. Okey, thank you Rex. Okey, Angel. Rex sudah ambil setia kepada raja. Angel ambil apa? Berbakti kepada raja. Raja. Okey, contohnya?
Laksamana Hang Tuah dan Tun Perak. Bagi tahu. Laksamana Hang Tuah dengan Bendahara Paduka Raja Tun Perak menjaga Sultan Mahmud Syahid yang sakit apa? Sakit buang air dan mengelakkan daripada Raja Tua yang ingin bunuh Sultan. Oke, thank you Angel. Angel pun karena revise balik tuh, macam tidak lancar juga tuh Angel ya, baca balik. Oke, thank you Angel. Betul, berbakti kepada Raja, contohnya Laksamana Hang Tuah dan Bendahara Paduka Raja menjaga Sultan Mahmud Syah yang sakit buang air besar daripada ancaman coba dibunuh oleh Raja Tua. Oke, next Abil. Cikgu saya pilih yang memelihara keselamatan negara. Dia punya dia punya orang Sultan Alauddin Riayat Shah. Dia punya contoh Sultan Alauddin Riayat Shah, dia pergi dia pergi menyamar jadi pencuri time malam untuk basmi pencuri. Alright, thank you. Oke, lancar sudah si Abil. Cuma dia tak kacau tuh ayam dia tuh. Thank you Abil. Oke, Mary next. Mengesahkan undang-undang. Oh ya, ada apa tuh? Apa cikgu? Menegakkan keadilan. Ya, oke, silakan Mary. Oke. Mengesahkan undang-undang. Jadi Sultan Alauddin Riayat Shah dia menjatuhkan hukuman bunuh dan hukuman potong tangan kepada mereka yang mencuri. Oke, habis Mary? Iya. Oke, coba tengok kita ada menguatkuasakan undang-undang memang ada atau menegakkan keadilan kita punya isi itu. Macam menguatkuasakan undang-undang kalau seingat saya. Oke, kita tengok dulu. Di bawah watak Sultan Alauddin. Cuma mungkin juga tidak terkasih masuk dalam nih kan? Dalam sini kan? Juga tidak. Dia di bawah watak Sultan Alauddin. Iya, betul, Sultan Alauddin. So mungkin menguatkuasakan undang-undang ataupun mungkin dia slash dengan menegakkan keadilan tuh kan? Juga tidak masukkan di sini. Oke, thank you Mary. Thank you Mary. Dena. Thank you Cikgu Wilfred. Dena? Ya Cikgu. Oke, pilih isi. Sayang akan negara. Alright. Contoh dia punya watak Sultan Muzaffar Shah. Muzaffar Shah. Itu Cikgu. Sultan Muzaffar Shah. Jap. Cikgu, berani menentang musuh. Apa dia? Saya tukarlah Cikgu, berani menentang musuh. Apa nih tukar-tukar? Oke, silakan contohnya. Contohnya Bendahara Tun Perak. Ya, habiskanlah jangan sekerat-sekerat. Contoh peristiwa dia. Dia dengan menyuruh dia punya anak-anak buah memasang kayu. Kayu apa? Kuntung api. Di sekeliling pantai Melaka. Nanti kamu berani menentang musuh kan? Kan? Kenapa kamu ambil itu? Itu bukan berani menentang musuh. Yang Sultan Ahmad itu Kak Cikgu? Kamu boleh ambil Sultan Ahmad Syah, kamu boleh ambil juga Tun Perak, boleh, ataupun Hang Tuah. Kalau berani menentang musuh nih, seingat Cikgu, contoh yang Cikgu bagi tadi ialah Sultan Ahmad Syah ataupun Hang Tuah kan? Iya Cikgu, ya Sultan Ahmad Syah yang dilawan Perenggi itu Cikgu. Iya betul. So kalau yang kamu bagi itu, bila kamu cakap dia pasang puntung api, dia bukan berani, dia lebih kepada kebijaksanaan. Oh iya Cikgu, sorry. Ya? Tidak apa, kita belajar sama-sama. So kena hati-hati ya Dena. Oke Cikgu. Alright, thank you Dena. So next ialah Rosin.
Cigo. Oke, pilih. Cigo, kalau yang saya ambil yang untuk khas untuk watak tuh Cigo boleh? Apa fakta kamu? Ambil apa fakta unsur nasionalisme kamu? Berjiwa besar. Oke. Tun Perak tuh kan? Ya, Cigo. Oke, apa contoh dia? Contohnya Tun Perak tidak berkecil hati apabila Sri Naradiraja telah dijadikan sebagai bendahara Melaka selepas kematian ayahnya yaitu Bendahara Sriwak Raja. Walaupun dia yang lebih berhak kan? Iya juga. Oke, thank you Rosen, betul. Teresa. Ya, Cigo. Oke, sudahkah Cigo tanya kamu tadi belum kan? Oke, pilih satu. Berkorban. Alright, teruskan. Sultan Muzaffar Shah dia sanggup menceraikan permaisurinya Siti Kudu untuk dikawinkan dengan Sri Naradiraja. Untuk begitu, untuk apa? Untuk menamatkan perbalahan di antara dua pembesar negara. Oke, thank you Teresa, betul. Thank you ya. Esther. Mempertahankan kedaulatan raja dan negara. Alright, contoh. Hang Tuah dia membunuh sahabat baik dia si Hang Jebat yang menderhaka kepada Sultan Mansur Shah. Oke, demi mempertahankan kedaulatan raja dan negara. Oke, mengekalkan keamanan negara. Thank you Esther. Ada si Walad sana? Tidak, Cigo. Oh, tidak. Kamu tidak sama-sama berasingan. Ya, kami tak sama-sama. Oke, thank you Esther. Next, Adrian. Berani menentang musuh negara. Itu sudah. Ya. Oh, sudah lah. Coba ambil ini, menegakkan keadilan. Berani. Menegakkan keadilan. Cek. Atau mungkin kamu ada yang belum lagi disebut sana, mesti banyak. Berbakti kepada raja sudah ada juga. Sudah, tapi ulanglah apa contoh kamu? Si Bendahara Paduka Raja Tun Perak dia dan Laksamana Hang Tuah dia menjaga Sultan Mahmud Shah yang sakit buang air sehingga sembuh. Betul ada juga. Betul. Oke. Thank you Adrian. Oke, Cigo. Oke, last Zulika. Masuk wah. Zulika, mana sudah Zulika? Masak anjing. Woi, apa tuh? Off. Belum off mic. Oh my God. Zulika ni tidak ada di sini. Oke, nampaknya beginilah. Cikgu nampak sudah, kamu semua sudah faham isi pembelajaran hari ini. Apabila kamu boleh mengemukakan unsur nasionalisme dan contoh peristiwa berdasarkan watak pilihan kamu sendiri. So, tahniah. So, untuk tajuk ini kita telah selesai. So, ada apa-apa soalan sebelum kita akhiri kelas kita? Ada apa-apa soalan? Anyone? Rex, Angel? Angel sudah geleng, tiada. Rex? Tiada? Oke, Mary, Dana, Abiel? Tiada. Tidak apa, Esther. Meriah. Rosen, Teresa, Esther ada soalan dan Adrian? Ada anjing. Tidak, Cikgu. Tidak, Cikgu. Oke, tiada. So, tidak apa. Cikgu pun ada 3 ekor anjing di sini. So, kalau tiada, begini sahaja kelas kita telah pun berakhir untuk hari ini. Jangan lupa katakan E pada KMK. Oke, jangan lupa katakan E pada KMK dan hasilkan nota ringkas kamu. Minggu depan kita exam ya, trial. So, mari kita akhiri kelas kita ini dengan sesi bergambar. Mari. Buka kamera, Amoy. Dena. Bukalah kamera, belanjalah. Mana kenapa si Rex tiba-tiba tutup? Rex. Ebil masih rosak kamera kah? Moy, Teresa, Rosen, Angel. Tidak juga seguna handphone sudah. Kenapa Pak Nira yang tiba-tiba hilang? Angel hilang muka apa tadi? Oke, mari kita bergambar. Siapa yang digambar nih? Mary, macam biasa. Boleh baca Mary lah. Oke, Mary lah.
Oke, ready. 1, 2, 3. Oke, sudah Cikgu. Oke, thank you. So, thank you untuk join kelas hari ini. Besok kita akan teruskan dengan tajuk peraturan dan undang-undang. Petang nih Cikgu share slide ya. Oke, so terima kasih Cikgu Alfred sebab join kelas. Setakat ini sahaja dulu kelas kita. Kita jumpa Terima kasih, balik. Cikgu. Ya, kita jumpa balik esok. Bye. Bye. Bye Cikgu. Bye Cikgu. Bye Cikgu. Bye Cikgu Alfred. Bye, Cikgu. Bye, Cikgu.